Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kejutan besar yang berlaku di Negeri Sembilan. Bukan orang lain tapi rakan KJ sendiri. Beliau kata, UMNO Negeri Sembilan silap besar. Persepsi tebuk atap sudah terbentuk. Sejauh mana anda setuju dengan kenyataan daripada seorang bekas pemimpin UMNO ini? Adakah anda juga setuju bahawa memang betul bahawa UMNO buat silap besar di Negeri Sembilan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Sahrir Hamdan menyifatkan tindakan 14 adun UMNO Barisan Nasional Negeri Sembilan menarik sokongan terhadap kerajaan negeri sebagai satu kesilapan besar yang boleh memberi kesan buruk kepada parti itu. Beliau berkata, walau apa jua hujah, teknikal dan penjelasan yang dikemukakan, tanggapan rakyat tetap melihat langkah tersebut sebagai cubaan mengambil kesempatan terhadap krisis melibatkan institusi negeri. Menurutnya, persepsi itu lebih kuat apabila wujud kenyataan bahawa UMNO sudah bersedia untuk membentuk kerajaan baharu sekaligus mengundang naratif bahawa parti berkenan cuba menebuk atap atau merampas kuasa. Kata beliau lagi, ini boleh menjadi satu kesilapan besar kepada UMNO. Tradisi cuba menurunkan kerajaan ini bukan datang daripada UMNO, tetapi datang daripada sebelum itu lagi, iaitu pada tahun 2008 dan 2009. Akhirnya, tanggapan rakyat masih akan menyatakan bahawa adun-adun UMNO dan UMNO sendiri mengambil kesempatan atas krisis perlembagaan. Kalau sekadar menarik sokongan dan menzahirkan ketidakpuasan hati terhadap pentadbiran kerajaan negeri, mungkin masih boleh dipertahan dari sudut hujah. Tetapi, apabila disebut sudah bersedia membentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional PN, itu menjadi kesilapan yang akan dimainkan oleh pihak lawan dan ia ada asas. Kini, UMNO akan dianggap kembali kepada perangai lama dia, iaitu cuba tebuk atap rampas kuasa, katanya dalam podcast Keluar Sekejap baru-baru ini. Sahrir menjelaskan, walaupun pelbagai infografik dan penjelasan cuba dikeluarkan bagi memperbetul keadaan, usaha tersebut dilihat sudah terlambat untuk mengubah persepsi awam. Katanya, tindakan itu berisiko mengembalikan imej lama UMNO sebagai parti yang dikaitkan dengan usaha menjatuhkan kerajaan melalui jalan pintas, sekaligus meletakkan parti dalam posisi defensif. Jika sebelum ini UMNO dilihat stabil dan tersusun berbanding parti lain, perkembangan ini boleh menjadi kesilapan besar yang akan membuat kes atau kos politik pada pilihan raya akan datang. Beliau juga turut mengingatkan bahawa jika isu tersebut tidak diurus dengan baik, ia bukan sahaja menjejaskan kredibiliti parti, malah melemahkan naratif UMNO sebagai parti yang memperjuangkan kestabilan dan institusi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejauh mana anda bersetuju dengan kenyataan ini? Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pakatan Harapan UMNO kekalkan kerjasama di Negeri Sembilan. Pimpinan Pakatan Harapan PH dan UMNO mencapai persetujuan untuk mengekalkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan susulan perkembangan politik di negeri itu. Menurut kenyataan bersama, keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan antara kedua-dua gabungan yang dipengerusikan bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Ahmad Zaid Abidi pada 5 Mei. Majlis Perundingan Pimpinan UMNO Pakatan Harapan mencapai kata sepakat untuk mengekalkan kerjasama kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan demi kestabilan negeri dan kesejahteraan rakyat.
Majelis Perundingan Pimpinan UMNO Pakatan Harapan juga bersetuju untuk memastikan apa jua keputusan Kerajaan Negeri Sembilan yang boleh mencetuskan sebarang bentuk sensitiviti dan membuka ruang perselisihan mesti segera dirujuk kepada Majelis Perundingan Pimpinan UMNO Pakatan Harapan. Kata kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Pakatan Harapan Saifuddin Nasution Ismail dan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wazdi Dusuki. Pemimpin Pakatan Harapan dan BN hari ini mengadakan mesyuarat kira-kira sejam di Kompleks Sri Perdana di Putrajaya. Ia diadakan selepas mesyuarat Biro Politik PKR yang dipengerusikan oleh Anwar, mesyuarat Majlis Presiden PH. Mesyuarat yang bermula sekitar 5.15 petang itu berakhir kira-kira 6.20 petang dengan tumpuan kepada isu politik semasa termasuk situasi di Negeri Sembilan. Sumber dipetik bernama berkata, perbincangan turut menyentuh persiapan menghadapi pilihan raya negeri Melaka dan Johor serta pilihan raya umum ke-16. Turut hadir Setiausaha Agung DAP Antonio Loh, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan, Ketua Penerangan UMNO Datuk Seri Azalina Othman Said dan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wazdi Dusuki. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan perkembangan terbaru ini, boleh dianggap krisis politik di Negeri Sembilan selesai. Tetapi sekarang ini, kemelut adat berparti atau adat di Negeri Sembilan pula makin sukar untuk diselesaikan kerana 4 undang telah menyeret Kerajaan Negeri Sembilan ke mahkamah menuntut dedah minit mesyuarat pula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini terkini daripada Istana Negeri Sembilan. Rupa-rupanya ini identiti pengganti luak Sungai Ujong yang telah dipecat, iaitu Mubarak. Identitinya bukan calang-calang. Muda dan berkredibiliti, undang luak Sungai Ujong ke-11 ini rupa-rupanya bukan calang-calang. Akaunten muda Faris Johari berusia 29 tahun dilantik sebagai Datuk Kelana Petra Undang Luak Sungai Ujong ke-11. Pelantikan mengikut istiadat kerapatan di Telaga Undang dipilih secara bulat muafakat oleh waris Nan Tua Kelana Hulu bersama Ibu Soko Kelana Hulu dan waris-waris Kelana Hulu. Waris Nan Tua Kelana Hulu, orang kaya Datuk Laksamana Saharul Zaman Datuk Lela Bangsa Haji Abdul Malik berkata, istiadat dijalankan di bawah undang-undang teradat iaitu berkeadilan, berundang, bersalah-silah, berterombah pada 22 April lalu. Ia diperkukuh Ibu Soko Kelana Hilir dan waris Kelana Hilir serta disaksikan Ibu Soko Waris Negeri, Datuk Lembaga Lingkungan, Tua Buapak Lingkungan dan pegawai kerajaan. Pemilihan mengikut salah-silah pada fasal ke-27 Terombah dan Salah-silah Negeri Sungai Ujong 1910 dan Hukum Adat Patuh Tumbuh termaktub pada fasal 5 Undang-Undang Sungai Ujong, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau berkata pelantikan berkenan disahkan Datuk Andulika Mandakila Zainul Arifin Ibrahim Tua Lembaga Waris di Darat yang sah dan diiktiraf Kerajaan Negeri Sembilan berdasarkan Fasal 48 Terombah dan Salah-silah Negeri Sungai Ujong 1910. Aturan adat menjadikan Datuk Kelana Petra dibuat tanpa campur tangan pihak luar. Selaras Pasal 14 dalam kurungan 1 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Turut dilampirkan latar belakang yang muda waris Kelana Hulu Muhammad Faris menurut kenyataan itu.
Saharul Zaman dalam kenyataan berasingan memaklumkan bahwa Faris dilahirkan pada 30 Oktober 1997, anak kedua pasangan Johari Mior Enga dan Ibu Soko Kelana Hulu, Sazlina bin Dato Sinda Maharaja Haji Abdul Karim. Jelasnya, ibu kepada bekas pelajar MRSM Berseri Perlis sebelum memperoleh sarjana muda perakaunan di Universiti Teknologi Mara adalah lulusan Universiti McGill Montreal, Kanada, manakala bapanya pula graduan Universiti Coventry, England. Kata kenyataan itu, Faris memperoleh kelayakan profesional menerusi program Association of Certificate Chartered Accountant pada 2022 dan kini berkhidmat sebagai accountant di firma Global Mers. Muhammad Faris ialah waris Kelana Hulu berketurunan langsung Datu Kelana Petra, Bador Ibni Datu Penghulu Menteri Cantek, undang luak Sungai Ujung pertama mengikut nasab ibu, ujarnya. Faris juga adalah piut Dato Kelana Petra Makmur bin Dato Menteri Kasim Undang Luak Sungai Ujung ke-8 dan YTM Dato Mandika Menteri Akhirul Zaman Abdullah Panglima Muda Luk Undang Luak Jelebu ke-12 yang lebih dikenali sebagai Lion of Jelebu atau Singa Jelebu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.